A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Salam. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 145. Sebelumnya ayat cerita tentang peperangan, khususnya dalam peperangan Uhud. Jadi Allah bagi tahu peperangan itu berlaku dengan izin Allah. Sebagai hikmah yang paling besarnya ialah untuk menguji orang-orang yang beriman ataupun yang mengaku beriman. Bukan semua yang mengaku beriman adalah beriman, dan bukan semua yang kita nampak macam tak beriman, dia tak beriman. Jadi yang menentukan orang itu beriman ataupun tak ialah ketika mereka diuji. Sebab itulah dalam peperangan Uhud banyak terbongkar. Dalam peperangan Badar banyak terbongkar. Ada di kalangan yang mengaku beriman, yang mengaku sahabat Nabi, yang solat di belakang Nabi, tapi sebenarnya adalah munafik. Dalam peperangan Uhud terbongkar. Ada lagi kalangan sahabat Nabi yang mengaku beriman, yang mengaku cintakan akhirat, tapi masih ada lagi cintakan dunia, walaupun dunia itu hanyalah sedikit. Jadi daripada ujian itulah, bukan Allah tak tahu, sebelum uji pun Allah dah tahu siapa yang berpura-pura, siapa yang sebenar. Tapi sebagai bukti, Allah tu maha adil lah. Allah nak tunjuk bukti apa yang sebenar dalam hati manusia, maka Allah lakukan ujian. Okey, dalam ayat hari ini juga berkaitan dengan peperangan. Kalau dalam peperangan Uhud, syaitan dan juga orang-orang musyrikin Mekah menyebarkan berita kematian Nabi Muhammad. Apa tujuannya? Untuk melemahkan semangat orang Islam. Strategi dalam peperangan, bila ketua dah mati, dia akan jadi orang bawah, dia akan lemah. Sebab ketua dia banyak menjadi kuat dan bersemangat sebab ketua. Bila ketua dah mati, semangat anggota tenteranya lemah. Kemudian yang kedua, yang tersebar mati itu bukan orang biasa, dia adalah Rasulullah. Maka Allah mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasulun. Kalau betul Muhammad mati, memang patutlah, sebab tidaklah dia melainkan seorang rasul. Dan qad khalat min qablihi ar-rusul. Sebelum Nabi Muhammad telah berlalu para rasul yang ramai, dan semuanya mati, tak ada satu pun yang kekal. Jadi bila dengar berita Muhammad mati, anggap satu benda biasa, sebab telah berlaku sebelum ini para rasul yang ramai juga mati, tak ada seorang pun yang hidup. Yang kedua, Allah nak bagi tahu, afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Adakah kerana dia mati ataupun dia dibunuh, maka kamu murtad, berpaling daripada agama Islam? Salah. Sebab kamu menyembah siapa? Menyembah Allah. Dan Allah tetap hayyun, hidup. Kalau kamu sembah Allah, jangan murtad, jangan berpaling daripada Islam. Sebab yang mati bukan Tuhan. Nabi Muhammad hanyalah ikutan sahaja. Kita ikut syariat Nabi Muhammad, dan bila Nabi Muhammad mati, syariat dia masih ada tak? Dan Tuhan masih ada tak? Tuhan yang disembah. Maka jangan lemah semangat bila Nabi telah wafat. Dan syariat Nabi Muhammad ni kekal sampai hari kiamat. Sebab itulah ada satu hadis Nabi berbangga dengan orang yang datang selepasnya,
yang tak pernah jumpa Nabi, tak pernah tengok Nabi, tak pernah belajar dengan Nabi, tapi bila dengar hadis Nabi, dia boleh beriman. Nabi berbangga dengan orang ni. Sahabat satu benda yang biasa kalau mereka beriman dengan Nabi, sebab mereka duduk bersama Nabi, belajar dengan Nabi, hidup bersama Nabi. Mereka beriman, nampak depan mata. Tapi kita ni dah jauhkan. Dengar je hadis Nabi terus kita beriman. Orang macam ni Nabi berbangga. Boleh ke? Dan di hujung ayat Allah kata wa sayajzillahu syakirin. Allah akan menambah orang-orang yang bersyukur. Kita sambung ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana, dan tidaklah ada li nafsin, li bagi, nafsin bagi seseorang. dia nakirah. Nakirah ni tidak ada alif lam. Bila nakirah menunjukkan semua, tidak ada seorang pun, mana-mana jiwa antamut, akan mati, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Apa maksud ayat ni? Apa maksud dia? Satu orang berlaku izin Allah. Semuanya Allah menentukan. Tidak ada seorang pun manusia boleh mematikan manusia yang lain. Dan tak ada siapa pun manusia yang boleh memanjangkan umur orang lain. Kalau kita usaha nak bunuh seseorang, panggillah ribuan jutaan tentera, senjata canggih, dan dia seorang je. Kalau Allah tak nak bagi mati, tak mati. Dan kalau kita tak nak matikan seseorang yang kita sayang, kalau Allah nak matikan, mati juga. Apa dia contoh? Ada tak contoh? Ada orang tu dia seorang je, tapi kerajaan dengan bala tentera tangkap dia dan cuba nak bunuh, tapi tak mati. Ghulamud dakwah kan? Dia seorang budak. Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim sebab dia Nabi kan, nanti kata itu Nabi Ustaz. Sebab tu saya bagi contoh bukan Nabi. Budak kan, ghulamud dakwah. Dia berdepan dengan siapa ni? Raja dan satu kerajaan yang zalim. Dan raja tu dah dapat tangkap dia tak? Dan bawa ke mana? Bawa ke laut. Kemudian raja tu bagi arahan kepada tentera dia, kalau budak ni murtad, lepaskan. Kalau masih beriman kepada Allah, campak di laut. Tapi akhirnya budak ni berdoa kepada Allah. Dengan izin Allah dia tak mati. Apa doa budak tu? Dia baca satu doa aja. Dan dia tak panggil imam untuk baca doa. Budak tu sendiri baca doa. Apa doa dia? Dia minta doa kepada Allah untuk menentukan nasib dia. Macamlah budak tu orang Melayu, ha? Tak, apa doa dia? Itulah. Syekh doa minta murah rezeki, minta panjang umur, badan sihat. Itu hadis sahih tu. Doa dia pendek je. Kalau imam tak doa marah, imam nak pelan marah. Apa imam nak pelan-pelan ni? Wahabi. Allahumma kfini. Macam mana dia betul dia cakap. Kurang tepat. Allah makfini ma syi'ta. Ini Nabi ajar, dalam hadis pun ada,
Doa bila berdepan dengan musuh. Pendek je. Allah makfini ma syi'ta. Cuba terjemah. Allahumma, ya Tuhanku, ya Allah, ikfini, cukupkan aku. Kafah daripada kifayah, fardu kifayah. Cukupkan aku ataupun peliharalah aku ma syi'ta. Apa ya engkau? Ini kekuatan doa ni. Apa kekuatan doa ni? Dia yakin Allah saja yang boleh selamatkan, dan dia yakin cara Allah saja yang terbaik, bukan cara dia. Dia kata selamatkanlah aku ma syi'ta, mengikut kehendak engkau. Faham tak? Kamu nak selamat macam mana? Kapal tu terbalik, aku seorang selamat ke, air tu kering ke, ikut suka engkau lah, sebab engkau lebih tahu yang terbaik. Mana dia tak mengajar Tuhan. Faham tak? Ramai orang kita berdoa mengajar Tuhan. Ya Allah, bagilah aku sihat, bagilah anak aku berjaya dapat 9A. Itu mengajar Tuhan. Sebab kita dalam kepala kita 9A berjaya. Kita tak tahu kadang-kadang 9A merosakkan anak kita. Faham tak? Sebab itulah doa terbaik kita serah pada Allah. Ya Allah, berilah kejayaan padaku dunia akhirat. Macam mana aku berjaya? Aku serah pada engkau. Sebab engkau lebih tahu yang terbaik. Aku nampak depan mata cara ni baik, tapi sebenarnya tak baik. Bolehkah? Allah makfini. Kalau baca berhenti, kalau nafas pendek, sampai Allah dah sesak nafas. Ikfini, ikfini ma syi'ta. Ini dia panggil apa ni? Dia panggil apa ni? Ini panggil betul-betul tawakal pada Allah. Kita macam-macam usaha, kemudian kita minta pada Allah pun ikut cara kita. Sebenarnya kita tak tawakal pada Allah. Tawakal ni bukan setakat usaha, tapi cara pun kita serah pada Allah. Bolehkah? Dan lepas budak ni berdoa, Allah makbul tak? Ambil masa lama tak? Ha? Dia ada solat hajat tak? Ya. Lepas doa je, datang ombak besar, kapal terbalik, tentera semua mati lemah, dia keluar daripada laut dengan selamat. Tengok cara Allah selamatkan. Dia terfikir tak? Dia tak terfikir. Kalau logiknya apa dia? Datang ombak besar, kapal terbalik, dia pun akan matilah. Tapi Allah nak selamat. Kemudian bila dia pergi istana, raja nak bunuh juga dia. Raja buat apa? Yang kedua, kerahkan tentera yang lain pula, bawa budak ni ke puncak bukit. Kemudian tanya, bila sampai ke puncak bukit, tanya, kalau dia murtad, lepaskan dia, bebaskan dia. Tapi kalau masih beriman dengan Tuhan dia, campak dia daripada puncak bukit. Maka budak ni pun, dia tak takut, relax je. Sebab dia yakin pada Allah. Tentera tu semua makhluk Tuhan. Dan bersama dia, pencipta tentera tu. Dia pun baca doa sama. Allah makfini ma syi'ta. Dia ada tak doa, ya Allah biar aku selamat, lepas tu turun bukit dengan selamat, lepas tu balik rumah selamat, lepas tu jumpa mak balik? Ada? Ada. Bila dia berdoa, apa berlaku? Allah makbul. Yelah, apa berlaku? Gunung tu bergoyang, semua tentera jatuh, dia selamat turun. Tengok Allah cara Allah selamatkan. Sebab tu kita kena yakin Allah bukan sebagai melaksanakan doa kita, tapi cara pun kita kena serah pada dia. Boleh ke? Kadang-kadang kita sakit, kita minta apa? Sihat. Sepatut kita minta apa? Sepatut kita minta apa bila sakit?
Ya Allah, matilah aku dalam iman. Sakit ke, sihat ke, itu tak penting. Tapi kalau aku mati, masa tu biarlah aku beriman kepada Allah. Kalau aku minta sihat, engkau pun bagi sihat, aku pun lara, lepas tu mati. Musibah tak ada orang kita? Musibah. Musibah. Okey. Okey, boleh hafal doa ni. Ni kita nak berdepan dengan musuh ni. Bila? Tak, pilihan raya yang ke-14. Betul tu. Jadi kalau kita yakin tak ada siapa yang boleh mati kecuali dengan izin Allah, hati orang beriman apa dia? Hati orang beriman tenang je sentiasa. Kalau berdepan dengan musuh pun dia tenang je. Sebab apa? Yakin Allah ada. Musuh tak boleh matikan dia. Sebab itulah Nabi berdepan dengan orang musyrikin depan pintu gua. Gua apa? Gua Sur. Hati Nabi tenang tak? Padahal orang kafir itu betul-betul depan pintu gua dan memang akan bunuh Nabi kalau jumpa. Tapi Nabi tenang. Sebab apa? Tak mungkin dia mati kecuali dengan izin Allah. Dan Nabi Musa pun tenang bila berdepan dengan laut dan belakangnya tentera Fir'aun. Tenang je. Sebab dia yakin tak ada siapa yang boleh matikan dia kecuali dengan izin Allah. Okey ke? Kita kalau perompak masuk rumah kita, masa tu tenang tak? Tenang tak? Pasal apa tak tenang? Padahal dah tadabbur habis surah Baqarah. Kenapa tak tenang? Ha? Kenapa takut mati? Sebenarnya kita takut mati ke takut perompak curi harta kita? Yang mana kita lebih sayang masa tu? Patut kalau nak mati pun tak akan berlaku kecuali izin Allah. Barang kita dicuri pun tak mungkin berlaku kecuali dengan izin Allah. Jiwa kita tenang je. Tanya apa khabar, Assalamualaikum, kamu nak apa sebenarnya? Tenang je. Dia tengok kita tenang pun dia terkejut kan. Mungkin dia lari. Tapi dia tengok kita menggelabah lagi memudahkan kerja dia. Okey? Yang bercakap pun belum tentu. Saya pernah cerita ada Malik bin Dinar. Orang pencuri masuk rumah dia. Dia tengah solat malam kan. Lepas rumah ulama mana ada barang kemas. Yang ada rumah orang Taman Alam Budiman. Jadi bila masuk tak ada barang, dia pun keluar. Bila keluar, Malik bin Dinar panggil, Assalamualaikum, nak ke mana ni? Dalam masuk tak bagi salam, keluar pun tak bagi salam. Dia pun panggil. Dia tak tanya langsung, kamu datang buat apa? Dia tanya, kamu pandai solat tak? Tak. Kamu pandai ambil wuduk tak? Tak. Okey, jom aku ajar. Langsung tak sentuh bab mencuri. Sebab dalam kepala Malik bin Dinar, orang ni ada masalah agama, bukan masalah kekurangan duit. Nampak tak? Ini ulama dia pakar. Dia tahu apa penyakit orang tu. Kalau marah, tak selesai masalah. Dia pergi mencuri sebab dia jahil agama. Tanya apa? Solat. Solat tak solat. Itu ada masalah lah tu. Jadi Malik bin Dinar pun ajar dia wudu, ajar dia solat. Akhirnya dia jadi orang Islam yang baik, tak mencuri. Hasil daripada apa? Ketenangan Malik bin Dinar. Tenang dan berdakwah kepada siapa? Kita kalau jumpa pencuri berdakwah tak? Bukan pencuri pun tak berdakwah. Kalau jumpa pencuri, beza tak? Beza. Okey, tidak ada satu jiwa pun akan mati kecuali dengan izin Allah. Dan kematian itu kitaban. Apa makna kitab? Telah daripada katabah, tertulis. Katabah telah tertulis. Muajjala, tempohnya. Berapa kali ajal maut kita ditulis? Berapa kali? Berapa peringkat?
Ni kita dah ditulis tak mati bila, pukul berapa, di mana, masa tu ada siapa bersama kita, telah ditulis tak? Okey, proses penulisan berlaku berapa kali? Sekali je tak? Tak. Maknanya kat Lauh Mahfuz tu berubah-ubah. Tak, benda yang sama tapi ditulis berkali-kali. Pertama ketika di Lauh Mahfuz, iaitu sebelum langit dan bumi dicipta 50,000 tahun, dah ditulis kita mati di mana, pukul berapa, apa keadaannya. Sebelum langit dan bumi dicipta 50,000 tahun. Hadis sahih. Allah dah ada senarai dah. Ya. Masa tu alam roh dah dicipta belum tak? Belum lah. Ya, langit pun tak ada lagi. Sebelum langit dan bumi dicipta 50,000 tahun. Tak ada apa lagi. Yang kedua, tulis yang kedua dalam perut ibu. Masa dalam kandungan. Ajal kita dah ditulis untuk kali kedua. Dan yang ketiga, ditulis ketika malam Lailatul Qadar. Si fulan akan mati di Kota Baru setelah turun kapal terbang Malindo pukul 8 pagi. Adakah dia tu berubah-ubah ataupun tetap? Tak, tetap. Yang satu tu ditulis di Lauh Mahfuz secara umum. Yang kedua ditulis dalam perut ibu untuk sepanjang hidup dia. Yang ketiga ditulis dalam peringkat tahunan. Lailatul Qadar. Ketika ditiupkan roh kepada bayi. Ya. Ditulis 4 benda kan. Apa dia 4 benda tu? Ajal maut, Hajal maut, rezeki. Jodoh tak ada. apa? Jodoh tak ada. Haji Ma'il cakap tu. Saya ingat kalau Pian cakap okey, Haji Ma'il cakap. Tak ada, jodoh tak ada. Carilah hadis, memang tak ada. Patutlah dia salahkan jodoh. Oh, bila bergaduh dia salahkan jodoh. Padahal dia yang pilih jodoh tu. Tak. Ajal maut, rezeki, amalannya, dan yang keempat, celaka ataupun bahagia. Iaitu dia ahli syurga ataupun ahli neraka. Allah tulis tu bukan Allah tetapkan, tapi Allah tulis apa yang manusia akan pilih setelah manusia diberi pilihan. Bukan Allah paksa dia, ini ajar kamu macam ni, kamu kena ikut je. Tak. Buktinya kita ada pilihan tak untuk buat apa saja pilihan? Betul? Sebab tu ada pilihan raya, sebab kita ada pilihan. Tak pilihan raya dah 2 kali pun ni. Dah 2 kali disebut. Tak, sebenarnya pilihan raya kita bukan 5 tahun sekali. Pilihan raya kita setiap saat. Betul? Bangun pagi je kita ada pilihan raya. Nak salat di masjid ke nak salat kat rumah? Betul? Nak salat Jumaat ke nak salat Sorah? Nak salat sunat subuh ke tak nak? Itu pilihan raya. Tapi ramai tak sedar. Lepas solat subuh, kita ada pilihan raya. Nak berzikir ke tak nak? Betul? Lepas zikir, kita ada pilihan raya. Nak salat duha ke tak nak? Tapi biasa kita pilih apa? Okey, tak nak jawab tak apa. Ustaz, yang keempat lah, lepas malam tu kan 3 lah. 3 dia. 3 lah. Aku satu tadi resipi lagi apa? Ajal maut. Rezeki tak berapa kali ditulis Tak, berapa kali dia tulis? 3 je. 3 dia. Yang ditulis 4 ni masa dalam perut ibu. Ajal maut, rezeki, amalan dia, dan celaka ataupun bahagia. Jodoh tak ada. Itu termasuklah orang kafir Ustaz. Termasuk semua. Maksudnya yang mati tulis 3 kali, 3 peringkat. Yang apa nama tu, yang dalam perut ibu sekali tulis waktu peringkat ibu je lah. Yang mati je lah yang 3 kali. Itulah dalil. Yang ditulis berperingkat ni mati. Tapi ada pun yang lain, adakah ditulis berperingkat 3 kali tulis? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Lailatul Qadar tu setiap tahun lah. Setiap tahun. Sama ada jumpa tu, sama ada seseorang tu menemui Lailatul Qadar atau tidak. Itu tak kira, tak kira. Dia nak jumpa Lailatul Qadar ni tak mestinya
kita nampak tanda tak? Kita beribadat pada malam tu dan kebetulan malam tu Lailatul Qadar, dapatlah. Walaupun tak nampak tanda. Okey. Boleh ke? Ini akidah ni. Bila kita yakin pada bahawa Allah tak mungkin kita mati kecuali dengan izin Allah, hidup kita tenang je. Tenang je. Kita tak akan takut pada kematian. Okey, waman yurid. Dan siapa yang yurid, mahu sawab, ganjaran dunia. Dunia apa dia? Apa mana dunia? Dunia ialah harta benda, anak isteri, kesenangan hidup. Itu dunia. Jadi siapa yang nak dunia, Tuhan bagi ke tak? Nu'tihi, kami berinya. Tapi Tuhan bagi semua ke? Minha. Apa mana minha? Sebahagian. Sebahagiannya. Betul tak? Kita kadang-kadang nak banyak, nak kereta mewah, nak rumah selesa, nak isteri cantik. Tapi yang Tuhan bagi, Keperluan kita. Bukan kehendak. bukan semua yang kita nak. Yang kita nak tu bukan keperluan. Kadang-kadang nak kereta besar, bukan keperluan. Yalah, Tuhan bagi keperluan kita. Tuhan tak bagi kehendak kita. Kita nak kita beli, Tuhan bagi kau nak kenderaan, bagi Toyota. Contoh Zat. Tengok bila siapa nak dunia, Tuhan akan bagi. Tapi bukan semua, sebahagian. Cuba buka surah Al-Isra ayat 17. Al-Isra kan Bukan. Tak ada Ustaz lain lah. Ya, bukan Ustaz. Surah 283. Ayat 18. Siapa yang tidak kehidupan sekarang semuanya harus gunakan yang Sorry, 19. Ini kalasan. Cuba tengok. Waman Okey, panjang. Cuba tengok Quran, kita terjemah. Daripada ayat 18. Daripada ayat 18. Man, siapa? Kana adalah yuridu, dia mahu al-ajilah. Ajilah ni dalam bahasa Arab benda yang segera. Allah sifatkan dunia tu benda yang segera. Kenapa segera? Sebab akhirat bila nak tak dapat terus. Tapi dunia bila nak, jadi Tuhan sifatkan dunia tu ajilah, benda yang segera. Jadi siapa yang nak dunia yang bersifat segera,
ajjalna lahu, kami segerakan lahu untuknya, fiha, di dalamnya, dalam benda yang dia nak, ma nasya. Ni ma nasya'u. Kemudian liman nuridu, summa ja'alna lahu jahannam yaslaha. Okey, cuba tengok, cuba terdebur ayat ni. Tuhan kata siapa yang nak dunia kami akan bagi, tapi kami bagi yang mana ni? Ma nasya, apa yang kami nak. Faham tak? Bukan yang dia nak. Rugi tak kalau nak dunia? Tuhan akan bagi bukan ikut kehendak kita, tapi apa yang Tuhan nak, ikut suka Tuhan. Kemudian Tuhan bagi ikut yang Tuhan nak. Yang kedua, kepada siapa yang kami nak. Faham? Satu, kami akan bagi yang kami nak. Yang kedua, kami akan bagi kepada siapa yang kami nak bagi. Bila tu? Bila manusia nak dunia, mana sangat-sangat terbatas. Jadi siapa yang cinta ke dunia, dia tak akan dapat apa-apa sebenar pun. Satu, terbatas. Yang kedua, bila dia mati, dia tinggal. Cuba tengok ayat 19. Ayat 19. Wa man arada al-akhirah, siapa yang mahu akhirat, wa sa'alaha. Tengok, syarat nak akhirat mesti tak cukup doa ihdinas siratal mustaqim, tapi tak pergi belajar, tak beramal soleh, tak buat amalan sunat. Kena ada usaha. Kemudian syarat yang kedua, wa huwa mu'min, mesti beriman dengan Allah, mesti beriman dengan hari akhirat. Kemudian dia beramal. Maka orang macam ni Tuhan kata apa? Fa'ulaika kana sa'yuhum, mereka ini usaha mereka, sa'yuhum, usaha mereka, mashkura, akan disyukuri. Siapa yang akan mensyukuri amalan orang beriman? Allah. Allah sebut tak, kami akan bagi balasan mereka di dunia mengikut yang kami nak dan kepada siapa kami nak. Tak. Bahkan dalam ayat lain Tuhan kata apa? Siapa yang bersedekah satu, Tuhan bagi berapa? 700. Boleh? Siapa nak dunia, kami akan bagi yang kami nak, bukan yang dia nak. Tapi siapa yang nak akhirat, satu kami bagi 700. Dan wal akhiratu khairun wa abqa. Yang dia minta akhirat tu, kami akan bagi jauh lebih baik dan lebih kekal. Bolehkah? Ada satu ayat saya nak bagi contoh. Ayat ni betul-betul membongkar cinta kita. Fanaziratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Boleh terjemah tak? Surah Baqarah ayat 280. Surah Baqarah 280.
Okey. Jumpa. Cuba tadabbur. Wa in sekiranya kana adalah zu yang mempunyai kesukaran. Inna ma'al usrah sama. Siapa ni orang yang berhutang dengan kita, dia menghadapi kesukaran untuk membayar, dia miskin, dia janji nak bayar bulanan, tapi sampai bulanan dia tak boleh bayar sebab usrah. Maka Tuhan kata apa? Fanaziratun, nazirah bagi tangguh, ila maisarah. Maisarah apa makna dia? Daripada yusrun maisarah. Berilah tempoh sehingga masa dia mudah dan lapang untuk membayar. Ada orang nama maisarah? Ya. Dia sentiasa mudah ke sentiasa susah? Dia nama tak sama kan? Okey. Jadi siapa yang berhutang dengan kita kemudian dia menghadapi kesukaran untuk membayar, Tuhan kata apa? Beri tangguh sampai dia lapang untuk membayar. Tapi Allah bagi pilihan yang kedua, wa antasaddaqu, dan bahawa kamu bersedekah. Sedekah apa ni? Hutang tu khairun, lebih baik bagi kamu. Halalkan. Sekarang Allah bagi pilihan. Dia hutang 5,000, kemudian dia betul-betul tak mampu. Pilihan pertama bagi tangguh tahun depan. Pilihan kedua halalkan. Kita pilih yang mana? Halalkan. Okey, hutang 10,000. Kita pilih yang mana? Nak minta pun tak jumpa lah. Tak, bagi tangguh. Dia memang ada. Mungkin bulan 6 ni dia ada masalah kewangan, tapi kemungkinan bulan 6 tahun depan dia boleh bayar. Allah bagi pilihan. Kita nak pilih yang mana? Tangguh lah. Tangguh. Nampak tak? Pasal apa kita nak tangguh? Kita nak duit kan? Tapi Allah bagi pilihan. Allah bagi pilihan tak? Bukan setakat Allah bagi pilihan, tapi Tuhan kata khairun. Apa makna khairun? Yang mana lebih baik? Allah kata sedekah tu lebih baik, tapi kita kata tangguh tu lebih baik. Sebab apa? Sebab kita rasa perlukan duit. Subhanallah. Saya nak tanya sebenar, kita ni sebenar lebih perlukan duit kan lebih perlukan pahala? Kita tak rasa kita miskin pahala, betul tak? Kita tak rasa kita sangat perlukan pahala. Sebab itulah Tuhan kata kita benarlah walaupun ini pahit. Kita kena yakin Ustaz. Padahal kalau kata kita halalkan apa yang tuan kita tu tak bayar pun kita tu. Kalau kita halalkan, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. kita tak yakin. Kalau kita tangguhkan, ni katalah 5K kan, kita bagi tangguh, kemungkinan dapat, mungkin tak dapat. Mungkin dia mati, mungkin kita mati dulu, mungkin dua-dua tak mati, tapi dia tetap tak boleh bayar, tapi tak dapat pahala. Tapi kalau kita tak bagi tangguh, kita halalkan 5K kali berapa? Kali 700. Dan kekal tak? Dan siapa yang cakap ni khairun? Antara bagi tangguh dengan sedekah, Tuhan sendiri kata khairun. Tapi khairun yang Tuhan cakap tak masuk. Ustaz senang cakap saya perlukan duit, tahu tak? Tuhan kata sedekah tu lebih baik, tak masuk. Boleh? Kita tak rasa. Bila mati je, zak, semua duit hilang dan pahala. Tengok pahala tak banyak. So kalau orang tu mati Ustaz, kita halalkan dia tak berharga. Tak berharga. Itu bukan halal, itu terpaksa halalkan. Oh, itu tak dikira kan? Tak dikira lah. Kalau lapan anak ni yang bercakap, Ha? kena anak dia yang soleh ditinggalkan, buat pahala kebaikan untuk bapa dia. Tak, bila kita mati. Kan ada ayat Tuhan kata, Orang tu mati. ha? Orang tu mati.
Orang yang butang itu pun tak ada nilai. Sebab apa? Sebab kita halalkan, sebab kalau tak halal pun memang dia tak boleh bayar, dia dah mati, tak ada nilai. Mana kita terpaksa halal kan. oh payah tu. Sebab itulah kita antara hilang duit 200 dengan terlepas solat sunat subuh 2 rakaat, yang mana kita risau? Kata benar lah walaupun dia pahit. Jangan gelak. Kita terlepas sarapan pagi dengan terlepas zikir pagi, mana kita risau, gelisah? Seolah yang tak boleh dijawab sebab sudah ada jawapannya. Betul? Inilah Tuhan nak beritahu. Kalau kamu nak dunia, bukan tak dapat. Tapi kami akan bagi ikut apa yang kami nak bagi dan kepada siapa yang kami nak bagi. Tapi kalau kamu mahu akhirat, waman, siapa yang hendak sawab al-akhirah, pahala akhirat. Kenapa nama akhirat? Kenapa nama akhirat? Kerana akhir, kita duduk dunia terakhir tak ada dah. Sebab Tuhan nak beritahu akhirat ni ialah tempat yang terakhir, lepas tu tak ada apa dah. Dan kenapa tak ada apa? Sebab kamu akan kekal selama-lamanya. Allah nak kita bayangkan. Yang kedua, Allah nak kita bayangkan, memanglah kamu salat sekarang tak dapat sekarang sebab dia di akhir. Gaji tu di akhir, bukan sekarang. Dunia buat sekarang dapat sekarang. Tapi akhirat tak, sebab dia di akhir baru dapat pahala. Tapi kalau itu ayat ni macam bercanggah dengan macam Allah perintahkan kita berdoa kan. Oh dia ni astajib lakum, doa lah kepada aku akan makbul. Macam bercanggah lah. Kenapa? Yalah, kalau kita doa, kita minta macam apa lah, kita minta macam-macam. Kita minta apa? Macam-macam. Penuh tertiga gajang tu. Itu menunjukkan. Tapi Allah cakap, aku bagi apa yang aku nak bagi pada kamu, bukan kamu yang nak apa yang kau nak. Bila makbulkan tu, tak semestinya makbul 100%. Yalah, maksudnya Allah tangguh ataupun Allah tunggu ke akhirat, tak kisahlah. Subhanallah, Iblis berdoa tak? Allah bagi tak? Bagi. Jadi Allah kata, mintalah pada aku. Allah cakap pada siapa ni? Orang yang beriman. Orang beriman dia akan minta yang terbaik, yang kekal abadi. Tapi kita sendiri banyak minta dunia ke banyak minta akhirat? Minta panjang umur ke minta mati dalam iman? Minta sihat ke minta hati sentiasa berzikir? Tengok tak jawab kan? Okey, siapa yang nak akhirat, nu'tihi, kami berinya, minha, daripadanya. Makna Tuhan tak bagi semua juga akhirat. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kalau dapat syurga pun, syurga yang kita punya tu dah seluas langit dan bumi. Kemudian air sungai yang bawah syurga kita pun dah ada 4. Buah-buahan pula semuanya yang terlintas semua ada. Makanan apa semua ada. Itu makna minha. Boleh? Wa sanajzi syakirin, dan kami akan balas syakirin, orang-orang yang bersyukur. Siapa ni yang bersyukur? Apa sifat dia? Ya, senang dia cakap macam tu. Tak, bila kita jawapan, kita bagi jawapan biar betul-betul sifat ciri-ciri orang yang bersyukur, kemudian kita muhasabah. Ada tak pada kita? Kita cakap sami'na wa ata'na, ada tak pada kita? Sebab tu ramai orang boleh bagi makna sabar tapi dia sendiri tak sabar. Tapi kalau bagi tepat sampai orang faham,
dia ada masalah sikit tak sabar. Jadi tak ada mana dia boleh bagi makna sabar. Faham tak? Sama juga orang bersyukur. Apa makna orang bersyukur? Syukur ni mesti 3. Ada 3 baru dipanggil syukur. Satu dengan hati, yang kedua dengan lidah, yang ketiga perbuatan. Okey, macam mana syukur dengan hati? Dia redha. Tak. Syukur dengan hati ialah dalam hati dia cukup yakin semua nikmat yang dia ada, sihat ke, cergas ke, akal waras ke, umur panjang ke, anak, isteri, rumah, semua milik Allah. Hati dia cukup yakin. Tak ada sikit pun rasa hasil usaha dia. Bila dia rasa dah, ini sebab aku kerja keras, habis kufur nikmat. Kufur nikmat. Jangan ada sikit pun terdetik dalam hati kita, aku sihat ni sebab aku jaga makanan. Tak. Berapa ramai yang jaga makanan sakit juga. Dan berapa ramai yang tak makan sihat juga. Betul? Berapa ramai yang makan tapi, berapa ramai yang tak makan tapi sihat dan hidup umur panjang? Berapa ramai? Dia tak makan, hidup lama, sihat walafiat. 7 orang yang duduk dalam gua tu. 309 tahun. Kan? Apa yang dia minta? Dia doa tak? Apa Ashabul Kahfi doa? Minta rezeki tak? Minta panjang umur tak? Minta badan sihat tak? Dia minta apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Tak payahlah panjang-panjang doa. Rabbana atina. Ayalah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Yang kedua, wa hajji lana min amrina rasyada. Rahmat dengan rasyada. Rahmat Allah dan rasyada petunjuk. Cukup. Bila dapat rahmat, bila dapat petunjuk Allah, semua yang lain beres. Tapi bila dapat rezeki, umur panjang, rahmat tak dapat, celaka. Okey? Jadi syukur satu dengan hati. Hati mesti yakin semua nikmat daripada Allah. Yang kedua, lidah. Lidah kena sama dengan hati. Apa dia? Semua nikmat yang aku ada, cakap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang bagi aku sihat. Jangan kata kenapa sihat? Sebab saya dah jaga makanan sekarang. Itu kufur, tak bersyukur. Kenapa anak kamu cerdik? Sebab saya setiap malam cek buku sekolah dia. Itu kufur. Mulut tu kena sama dengan hati. Semua ni adalah daripada Allah. Ya, boleh. Kan Contoh apabila dikatakan kita bersyukur, kita ditimpakan sakit, tapi yang pertama harus keluar dari mulut kita itu adalah alhamdulillah dulu, baru innalillah. Salah satu pun tak apa, yang mana dulu tak apa. Yang penting jangan mengeluh. Oh, ni aku sakit ni sebab aku tak dengar cakap doktor lah ni. Boleh? Kenapa kamu dah keluar? Cepat keluar. Sebab saya makan sup ketam. Boleh? Kufur. Okey, syukur yang ketiga pada? Ini yang paling susah. Perbuatan. Mulut, telinga, mata, kaki, tangan, semua menjurus kepada mentaati Allah. Kaki guna pergi tempat yang Allah redha saja, pergi masjid, pergi kelas agama. Mata pun sama, tangan pun sama. Jadi orang ada syukur macam ni, Allah akan balas. Dan balasnya adalah khairun wa abqa. Nampak tak? Benda macam ni yang Nabi tanam dalam jiwa para sahabat, yang menyebabkan sahabat nak kata apa? Gila-gila pada akhirat. Betul kan? Nak berhijrah, kena halau, tinggal Mekah, tinggallah, tak ada masalah. Kena baling batu, cedera parah ke, badan kena luka 80 ke, aku tak kisah. Sebab apa? Aku nak Allah balas balasan di akhirat besok. Aku tak kisah. Okey, boleh ke? Wa ka'ayyin, dan
Saya berapa banyak? Berapa ramai? Min daripada Nabi. Nabi. Bila sebut Nabi dalam Quran, dia juga adalah Rasul lah. Kata ahli tafsir, bila disebut Nabi dalam Al-Quran, maka dia juga adalah Rasul. Okey, qatala, telah berperang. Ma'ahu, bersamanya. Siapa yang berperang bersama para Nabi ni? Ribbiyun. Ribbiyun daripada perkataan Rabb. Apa makna Rabb? Tuhan, pencipta. Jadi bila kata Ribbiyun, apa makna dia? Ini orang tapi asal perkataan Ribbiyun daripada Rabb. Apa makna dia? Rabbani, insan Rabbani. Ialah apa makna? Orang yang bertakwa. Orang yang sentiasa menghabiskan masa beribadat pada Allah. Dia beribadat pada Rabb, maka dia dipanggil Ribbiyun. Masa dia, tenaga dia, duit dia, semua dia habis untuk Allah. Dipanggil Ribbiyun. Dan Ribbiyun ni kasir, ahli ibadat. Kasir, ramai. Ramai bukan bermakna majoriti ya. Jadi apa yang Tuhan nak beritahu, bukan setakat Muhammad je berperang, bukan setakat Nabi Muhammad saja berperang. Allah nak bagi tahu sahabat Nabi ni, bukan setakat Muhammad saja berperang, bahkan sebelum tu dah ramai para Nabi berperang, dan bersama para Nabi pula Ribbiyun, pengikut-pengikut dia. Jadi bila kamu berperang dengan Nabi ni, kemudian dia cerita pula Nabi mati, jangan pelik lah. Sebab Nabi dulu pun berperang dan ada Nabi yang dibunuh, bukan benda baru. Dan akhirnya fama wahanu, maka tidak mereka wahanu, Jadi lemah. takut. Lemah selepas ni. Mereka mereka takut. Lima asabahum, bagi apa yang mereka bila berperang ada rasa takut tak? Ni pengikut Ribbiyun tak takut. Dan bila cedera ada rasa takut tak? Kenapa dia tak takut? Sebab dia nampak kelebihan mati syahid. Ada seorang sahabat bila berperang kena tikam. Bila kena tikam dia kata apa? Fuztu daripada fauzun. Faza yafuzu, telah berjaya. Kalau fuztu, aku telah berjaya. Bila sahabat ni kena tikam oleh orang musyrikin, terus terkeluar daripada mulutnya fuztu, aku telah berjaya. Orang kafir tengok, terkejut. Kamu kena tikam dan mungkin sekejap lagi mati, tiba-tiba kamu kata aku berjaya. Orang tanya, kenapa kamu ucap kamu berjaya? Aku berjaya mendapat apa yang aku nak, iaitu syahadah. Dia tak takut. Dia tak nampak mati, dia tak nampak cedera, dia nampak syurga. Oh, payah tu. Payah. Boleh ke? Kalau pergi berperang, kita niat nak mati syahid tak salah. Tak salah. Niat mati tak salah, cuma mati syahid je lah. Mati syahid. Yang salah mati tak syahid. Okey? Mereka tidak lemah. Dan sebab apa? Sebab mereka berperang fi sabilillah, pasti ada ganjarannya. Yang kedua, fama wama da'ufu, dan mereka tidak lemah. patah semangat. Lemah, patah semangat. Dan tidak mereka lemah. Beza tak penakut dengan lemah? Beza. Wahanu penakut, da'ufu lemah. Tidak mereka lemah.
Wa mastakanu, dan tidak mereka mengadu. Tak, istakanu merasa hina. Rasa hina. Walaupun kalah, dia tak rasa hina. Sebab lepas tu dia akan masuk syurga. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah cinta Orang yang sabar. orang-orang yang sabar. Nampak? Jadi Allah ada cinta tak? Allah ada tak perasaan suka ataupun marah? Ada. Apa dalil? Ini dalil dia cinta. Marah? Marah bila di akhirat Allah cakap arah termarah. Berdasarkan azab. Allah masukkan manusia dalam neraka tu, antara sebabnya Allah marah lah. Tapi marah Allah bersebab, bukan macam marah kita, tak pasal-pasal marah. Okey. Jadi bila ayat Allah suka pada orang yang sabar, mafhum sebaliknya apa? Mafhum sebaliknya. Ha? Allah tak suka orang yang tak. Allah tak suka pada orang yang tak sabar. Percayalah, bila kamu tak sabar, Allah tak suka. Ataupun dengan arti kata lain, Allah benci. Sebab itulah syarat nak masuk syurga ataupun sifat ahli syurga Allah sebut dalam surah Ar-Rahman. Kita dah belajar berapa kali dah. Apa dia? Sifat ahli syurga. Surah Ar-Rahman. Al-kazimin al-ghaiza, orang yang boleh tahan marah. Ini orang yang akan dapat syurga seluas langit dan bumi. Kalau tak sabar, tak boleh tahan marah, memang tak layak masuk syurga. Dan Allah pun sebut, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri. Mintalah pertolongan untuk buat apa saja dengan sabar. Dengan sabar, kerja akan jadi mudah. Bolehkah? Kata ulama, bila Allah cinta kepada orang yang sabar, kita sabar, Allah cinta. Mana kita dapat tak cinta Allah? Dapat. Bila dapat cinta Allah, apa kesan dia? Apa kesan dia? Ibadat jadi manis. Ibadat jadi lazat dan seronok. Solat seronok je sebab Allah cinta kita. Dengan arti kata lain, kalau solat tak seronok, kita belum dapat cinta Allah. Kita belum dapat cinta Allah. Bila solat nak baca surah pendek je, mana kita belum dapat cinta Allah. Nak solat witir pun rasa berat je, walaupun satu rakaat, sebenarnya kita belum dapat cinta Allah sebab kita tak sabar. Bolehkah? Yang kehidupan kita setiap hari, kita cari cinta siapa? Cinta Allah ke cinta suami? Ha? Cinta Allah. Cinta Allah. Lepas tu dapat lah. InsyaAllah. Tak, kalau dah dapat, alhamdulillah. InsyaAllah tu makna belum dapat. Okey, ada soalan tak?